Audio preview.
Okey, sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat datang diucapkan kepada adik-adik yang mengikuti program Awan Ilmu Anjuran Muafakat Guru Cemerlang Kelantan dengan kerjasama Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan pada malam ini. Adik-adik sudah tentu melihat video tata cara semasa mengikuti program ini. Jadi, sama-sama kita ikuti peraturan tersebut. Sebelum kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini, kita mulakan dulu program Awan Ilmu kita pada malam ini dengan mengisi kehadiran di dalam link yang disediakan dalam chat. Okey, adik-adik boleh mengisi kehadiran adik-adik dalam link yang disediakan. Okey, link kehadiran terdapat dalam ruangan chat tu. Adik-adik boleh klik link tersebut. Okey, seterusnya adik-adik kita mulakan dengan Mentimeter. Okey, link Mentimeter telah pun disediakan di ruangan chat. Okey, adik-adik boleh klik link Mentimeter yang ada dalam chat dan boleh menjawab soalan tersebut. Okey, dalam Mentimeter tersebut terdapat papan tanda. Okey, adik-adik boleh perbetul ejaan yang terdapat dalam papan tanda tersebut. Okey, papan tanda yang pertama, Pasaraya Kampung Jawa. Okey, Bangla untuk dijual. Okey, dilarang masuk. Penceroboh akan didakwa. Okey, klinik sila tutup air selepas membukanya. Syarikat Percetakan Maju Jaya. Okey. Tulis ejaan yang betul berdasarkan papan tanda tersebut. Okey, dah ada jawapan dia. Okey, terima kasih. Tahniah kepada yang telah menjawab. Okey, Banglo, Pasaraya. Okey, Pasaraya sepatutnya jarak dua perkataan. Pasaraya. Okey. Okey. Ada lagi tu? Boleh masuk lagi? Banyak lagi tu? Okey, Banglo, betul. Okey, tahniah adik-adik yang menjawab dengan betul. Terima kasih kepada adik-adik yang menjawab dengan betul. Okey. Tu dah ramai dah tu yang masuk tu. Okey, klinik Banglo, Pasaraya. Ada lagi? Okey. Okey, tahniah kepada adik-adik yang telah menjawab dengan betul. Okey, terima kasih. Tahniah, anda memang hebat. Tahniah kerana dapat menjawab dengan
Betul. Okey, izinkan cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu pada malam ini. Cikgu Haslida binti Ali dari Sekolah Kebahasaan Kulim Pasir Putih sebagai moderator pada malam ini. Rakan cikgu, Cikgu Nur Asma Rusni binti Deraman dari Sekolah Kebahasaan Tumpak 1 sebagai host program pada malam ini. Dan penceramah kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu pada malam ini ialah Cikgu Saidah binti Ahmad dari Sekolah Kebahasaan Morak Palikban Tumpat Kelantan. Okey adik-adik, cikgu baca sedikit latar belakang penceramah kita pada malam ini. Mempunyai pengalaman mengajar selama 25 tahun, merupakan jurulatih utama PKJR, jurulatih utama di SKP tahun 4 dan pernah terlibat sebagai pemeriksa kertas Bahasa Melayu 012 dan 011 bahagian B. Okey. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, marilah sama-sama kita menaminkan doa yang akan dibacakan oleh Cikgu Muhammad Ayub bin Cik Min dari Sekolah Kebangsaan Kedai Buluh 1. Dipersilakan. Cikgu Ayub. Okey, kita tunggu sekejap ya untuk bacaan doa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sila diam dan bersedia untuk mengaminkan doa. Ya murid-murid, cikgu percaya dalam kalangan kita ni ada anak-anak yatim, ada anak-anak yang taat kepada ibu bapa. Jadi doa mereka akan lebih makbul. Jadi sila aminkan doa nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan maaflah kesilapan kami zahir dan batin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami dan dosa keseluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan apa yang telah dipohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami meminta perlindungan dari apa yang pernah diminta perlindungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami pohonkan syurga tanpa hisab dan berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat melakukan segala perkara yang boleh membawa kami ke arahnya dan selamatkan kami, ya Allah, dari sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, kami zahir dan batin, berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dalam Islam dan matikanlah kami dalam Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan kepada Engkau
iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati Amin. kami hati yang sentiasa menyedari akan hakikat ketuhananmu dan kerajaanmu dan masa depan kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang mengabdi diri kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami, supaya dapat kami melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Engkau yang ya Allah, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semasa berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami salah satu taman dari taman-taman syurga. Dan janganlah jadikan kubur kami itu salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Amin. Tuhan kami, selamatkanlah kami semasa dalam perjalanan menuju ke mahsyar. Selamatkanlah kami, ya Allah, semasa berada di padang mahsyar, dan masukkanlah kami ke dalam 7 golongan yang mendapat bayangan naungan arasy Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga Engkau bersama-sama orang yang memasuki ke dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami, mustajabkanlah doa kami dengan berkat Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat plan kami yang paling ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma sibna hisaban yasira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah dan berjalan dengan lancar. Pokok senduduk di tanah pamah, pokok lada di halaman tamu. Hanya duduk di dalam rumah, gerakkan minda mencari ilmu. Tanpa membuang masa, cikgu menjemput Cikgu Saidah untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum untuk anak-anak yang ada bersama-sama cikgu pada majlis ilmu pada malam ini ya. Dah bersedia? Okey. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Haslidah binti Ali selaku moderator pada malam ini, Cikgu Asma Rusni binti Deraman selaku host program dan Cikgu Ayub yang telah membacakan doa sebentar tadi. Baiklah, berdasarkan Mentimeter yang awak dah jawab tadi, cikgu dah nampak ada yang dah faham, ada yang belum faham tentang penggunaan ataupun penulisan yang betul. Kan? Ada yang kata pasaraya masih salah, ada yang kata betul. Okey, pasaraya perlu dieja secara jarak. Baiklah, kemahiran ini kita telah belajar dalam tahun 4. Baik. Dah bersedia semua? Cikgu harap semua dah bersedia dengan modul masing-masing ya. Modul ini cikgu telah muat naik dalam channel Awan. Baik, cikgu harap melalui modul ini awak akan dapat menyatakan betul ataupun salah dalam ayat-ayat yang terdapat dalam modul yang diberi. Dan catatan ni juga di sini awak boleh tuliskan rumusan untuk catatan yang telah diberi oleh cikgu. Contohnya nota-nota yang berkaitan tentang rumus-rumus yang akan diberi.
Sebelum kita meneruskan pelajaran kita hari ini, Cik Guna awak lihat tentang standard pembelajaran yang berkaitan dengan betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Mengapa betulkan yang biasa? Kadang-kadang apabila kita membuat sesuatu ayat, kita rasakan dah betul. Tetapi tidak. Ya, sebab itulah standard pembelajaran 3.3.2 digunakan untuk pembelajaran di sekolah rendah. Kita lihat yang pertama, untuk tahun 4 mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan. Tadi percitakan kan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Walau bagaimanapun, kalau awak lihat dalam buku teks awak nampak ada kata majmuk pun dah ada dalam buku teks tahun 4. Untuk tahun 5 ada penambahan di sini. Selain pada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan, terdapat penambahan penggunaan kata dan struktur ayat. Penggunaan kata majmuk, hukum DM dan sebagainya. Manakala untuk di tahun 6, kita tengok standard pembelajaran dia adalah 3.8.2. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Mengapa tahun 4 dan tahun 5 sama standard pembelajaran? Kerana kedua-dua standard pembelajaran ini adalah semakan KSSR 2017. Baiklah. Cik Guna, awak perhatikan sini ya. Di sini kita ada aktiviti pembelajaran yang akan kita lalui pada malam ini. Okey, yang pertama, penggunaan kata yang tepat berdasarkan kata nama, kata kerja dan kata penguat. Jadi hari ini cikgu nak buat ulang kaji, bukannya mengajar satu demi satu kan? Sebab kita dah belajar kata nama daripada tahun 1. Kata kerja, macam mana kata kerja dan kata penguat. Cuma yang perlu awak ingat dan lihat pada malam ni ialah macam mana nak gunakan rumus dalam semua kata nama, kata kerja dan kata penguat. Jadi pastikan awak lihat ya, lihat nota yang cikgu akan beri di sini. Kerana setelah awak dengar penerangan cikgu, kita akan menuju kepada kuis, kuis Kahoot. Berdasarkan nota yang pertama. Baik, seterusnya kita lihat pula. Untuk slot yang ketiga, cikgu akan terangkan pula tentang kata bilangan, hukum DM, imbuhan dan kata majmuk. Kita pun tengok masa lah. Kan? Kalau masa sempat, mungkin sampailah kata majmuk. Dan setelah itu, kuis Wiser ni adalah kuis yang berkisar slot yang pertama dan slot yang ketiga. Jadi cikgu harap anak-anak dapat memberi perhatian pada malam ini supaya dapat menjawab kedua-dua kuis pada pertengahan dan akhir program ini. Baik, dah bersedia dengan nota? Cikgu rasa semua dah ada nota dan alat tulis. Kita lihat tentang penggunaan kata nama dahulu. Baik, lihat penggunaan kata nama. Cuba buat macam ni. Angkat satu jari. Boleh? Pusingkan jari awak. Ini 1. Bermakna ini nombor 1. Bila awak nak jawab nombor 1, awak gunakan tanda isyarat 1. Jadi pusingkan jari. Pusing-pusing. Tak perlu sebutlah kan. Baik. Nombor 2. Buat nombor 2. Okey, buat macam ni. Ataupun 2. Okey? Okey. Cikgu akan mula. Kita lihat penggunaan kata nama aku ataupun saya. Ayat yang pertama. Aku hendak ke sekolah, kata Amin kepada ibunya. Ayat yang kedua. Saya hendak ke sekolah, kata Amin kepada ibunya. Okey anak-anak, cuba.
apakah jawapan yang paling tepat? Kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, cikgu nampak ramai yang menjawab saya hendak ke sekolah, kata Amin kepada ibunya. Lihat ya, kalau dalam nota awak tu cuba gariskan aku dan juga saya. Perbezaan aku dan saya ni tak boleh digunakan aku kerana Amin bercakap kepada ibunya. Mengapa tak boleh? Kita lihat sini. Aku, awak atau engkau apabila bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita dan orang yang dihormati tidak boleh. Ingat, kita hormat pada orang tu, takkan kita nak bahaskan diri kita aku kan? Jadi gunakanlah bahasa yang lebih sopan, iaitu saya. Kan? Saya. Izinkan saya, takkan izinkan aku, melainkan awak menggunakan kata aku ni untuk sahabat yang paling rapat. Boleh? Baik, seterusnya kita lihat yang kedua. Tentang penggunaan beliau dan dia. Lihat penggunaan beliau dan dia. Ayat yang pertama. Ialah murid yang selalu membantu saya dalam pelajaran. Ialah murid yang selalu membantu saya dalam pelajaran. Ayat yang kedua. Beliaulah murid yang selalu membantu saya dalam pelajaran. Macam mana anak-anak? Apakah jawapan yang betul? 1. Ya. Bagus Alia Alisha. Ya, dialah murid yang selalu membantu saya dalam pelajaran. Mengapa perlu dia bukan beliau? Kerana beliau tidak boleh digunakan untuk perompak, pencuri, penjenayah, kanak-kanak ataupun binatang. Contohlah kan, kita dengar ada orang kata, okey, Encik Ali adalah ialah seorang arkitek. Beliau telah dijatuhi hukuman mati. Boleh tak? Boleh? Tak boleh. Mengapa tak boleh? Walaupun dia awalnya dihormati, tetapi dia telah dijatuhkan hukuman. Kan? Jadi dia seorang penjenayah. Bila dia penjenayah, kita tak boleh gantikan kata ganti nama diri dia sebagai beliau. Jadi kita kena letak nama dia. Ya? Hanya untuk orang yang dihormati. Baik, seterusnya kita lihat pula yang seterusnya. Kata nama yang merujuk kepada Tuhan. Okey, kata nama yang merujuk kepada Tuhan. Lihat ya. Okey. Nampak nota awak tu? Cuba tandakan pada nota awak dulu. Tandakan mana yang betul. Sekejap ya, ada masalah sikit.
Baik, untuk kata nama belia apa yang merujuk kepada Tuhan, kita kena lihat ya di sini. Ampunilah hamba-Mu ini, kepadanya aku berserah. Ini ayat yang pertama. Contoh ayat pertama ada 2. Manakala ayat yang kedua, ampunilah hamba-Mu ini, kepadanya aku berserah. Bermakna kedua-dua ayat ini, manakah yang paling tepat jawapannya? Ada yang kata 1, ada yang kata 2. Yang mana betul ni? Okey. Aisyah kata 1, Zulfarish kata 2, Iman Raisya kata 2. Dia terbalik dengan nota cikgu kan? Tengok di sini, tengok di skrin cikgu. Tengok di skrin cikgu, bukan di nota ya. Okey, Nurin Fatini kata 1. Nur Iman kata 1. Okey, baik. Kita lihat apa agaknya jawapan dia. Baik. Apabila kata nama yang merujuk kepada Tuhan, ingatnya kita hendaklah menulis huruf besar. Mu ni ditujukan kepada Tuhan. Kita kena tulislah M di sini huruf besar dan didahului tanda sempang. Ya. N pun huruf besar sebabkan Tuhan. Kita kena mengagungkan Tuhan. Apabila kita agungkan Tuhan, kena tulis dengan huruf besar dan didahului dengan tanda sempang. Jadi huruf besar dan disertai dengan tanda sempang. Ingat ya. Untuk anak-anak yang tak faham tadi, pastikan kalau yang melibatkan nama Tuhan, pastikan ada sempang dan ada huruf besar. Nya, mu, kau kan. Kepadamu, kepada kau kan. Kepada tanda sempang kau. Boleh? Cikgu harap murid-murid faham ya. Baik, seterusnya. Cikgu nak teruskan sebab cikgu takut tak sempat cikgu nak terangkan. Kata nama ia ataupun mereka. Dengar ya. Ia, mereka. Makanan itu sudah basi kerana ia sudah lama terdedah. Kan? Kadang-kadang awak macam tu. Saya ada kucing yang comel. Ia bernama Miau. Kan? Awak selalu gunakan. Tapi tak boleh ya kerana makanan itu sudah basi kerana sudah lama terdedah. Jadi elakkan menggunakan ia. Mengapa kita tak boleh menggunakan ia? Kerana ia hanya digunakan untuk manusia. Ia, mereka. Ia, mereka. Kata ganti nama bagi manusia sahaja. Ya. Seterusnya, kita lihat kata nama mereka. Yang ini, yang kita kata. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Hanya mereka-mereka. Kan? Pernah kan dengar? Hanya mereka-mereka yang layak sahaja akan dipanggil untuk temu duga. Ataupun hanya mereka yang layak sahaja akan dipanggil untuk temu duga. Mereka ni telah menunjukkan ramai. Jadi apabila dah ramai, tak bolehlah kita menggunakan kata ganda mereka-mereka ni. Ini dah berbentuk jamak. Ya, pastikan mereka semua dah berbentuk jamak. Seterusnya, cikgu teruskan ya. Okey. Boleh tak? Okey, terima kasih. Sebab lepas ni kita buat quiz kan? Cikgu tak naklah nombor 1, 2 dah ya. Cikgu direct, boleh ya? Okey. Seterusnya, kata nama ianya. Ianya. Kan ulang kaji ni, ia dan nya. Makanlah ikan kerana ianya mengandungi banyak protein. Lebih tepat, makanlah ikan kerana ikan mengandungi banyak protein. Kerana ia dan nya hanya untuk manusia kan? Dan satu lagi, ia dan nya tidak boleh ditulis secara berurutan. Betul kan? Tak boleh tulis secara berurutan kerana ia dan nya mempunyai makna yang sama. Faham?
Catatkan nota tu ya. Ya, Tanushran. Oh, Tanushran nak minum air. Okey, boleh minum air. Sambil kita tengok. Okey, teruskan ya. Baik, kata nama kau dan engkau. Okey, kata nama kau, engkau. Macam mana? Apa pantang larang kau dan engkau ni ya? Tengok nota tu. Dah garis kan? Okey, tengok. Kaulah harapan kami. Engkaulah harapan kami. Yang mana silap ya? Satu ke dua? Yang mana silap? Di sini kita tidak boleh menggunakan kata singkatan. Kata singkatan pada permulaan ayat. Ingat ya, tak boleh. Kadang-kadang murid-murid membuat ayat, apabila dia buat ayat, dia kata, mak sedang memasak di dapur. Betul kan? Ada. Bila cikgu semak, dia tulis, mak sedang memasak di dapur. Sepatutnya, mak. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata singkatan. Terusnya kita lihat pula kata nama ganti tanya. Kata ganti nama tanya. Tadang. Budak itu siapakah? Betul tak? Budak itu siapakah? Yang mana satu betul ni? Budak itu siapa? Satu ke? Dua. Ya, Fatini. Fatini kata dua. Budak itu siapa? Betul. Kerana partikel kah ni tidak boleh diletakkan apabila kata ganti nama tanya terletak di bahagian belakang. Kata ganti nama tanya boleh letak di depan ataupun belakang kan. Tetapi apabila diletakkan di bahagian belakang, tidak boleh meletakkan partikel kah. Tengok tu, tak boleh letak pada akhir ayat. Catat dalam bahagian nota tu. Ya? Sebab benda ni awak boleh bawa sampai ke sekolah menengah, sampai ke peringkat universiti. Baik, seterusnya. Kata nama, kata ganti nama tanya. Sama juga macam tadi. Ini terbalik. Mengapa dia bermuram sejak tadi? Mengapakah dia bermuram sejak tadi? Apa yang cikgu bagi tahu tadi? Ya. Tanushran. Tanushharan. Okey, dengan Iman Raisha. Okey, bagus. Bermakna jawapan dia yang kedua lebih tepat. Kerana apabila ada kata tanya di bahagian hadapan, partikel kah mesti digunakan. Wajib digunakan. Adakah cikgu cepat sangat ke? Cepat tak? Tak kan? Faham? Faham ke? Angguk kalau faham. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya kita lihat tentang penggunaan kata kerja. Okey, anak-anak tengok sini ya. Penggunaan kata kerja biasanya kita akan lihat tentang kata kerja pasif. Yang ini selalu menjadi masalah kepada murid. Cikgu pilih yang mana yang selalu menjadi masalah. Apabila kata kerja pasif ni kita mesti lihat untuk kata ganti diri. Kata ganti nama diri. Biasanya ada 3 kan? Kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Jadi anak-anak perlu faham apakah dia kata ganti nama pertama. Kena tahu. Kata ganti nama ni biasanya kita lah. Aku, saya, beta, hamba, kita, kami. Mengapa kita dengan kami? Sebab kita tu melibatkan awak juga. Jadi masihlah yang pertama. Bagaimana pula yang kedua? Awak, anda, engkau, kau, encik, cik yang berhadapan dengan kita. Berhadapan, betul tak? Kedua. Okey. Seterusnya untuk kata ganti nama diri ketiga. Yang tidak melibatkan diri kita. Yang tidak berhadapan dan tidak melibatkan diri kita. Dia, beliau, baginda, mereka, nya,
ataupun ia, ataupun nama orang, ataupun seorang guru, seorang pensyarah. Ya. Jadi itu yang ketiga lah. Sebab kita ceritakan tentang orang lain. Baik. Seterusnya kita lihat sini. Okay, sekejap ya. Cikgu kena keluar dulu. Dia ada bermasalah sikit. Baik, kita lihat kata ganti nama diri ketiga tu. Masih ingat tak apabila dipasifkan? Apabila dipasifkan, apakah pantang larang untuk kata ganti nama yang dipasifkan? Maafkan cikgu ya, bila ada teknikal sikit. Baik, untuk kata ganti nama yang dipasifkan, sorry. Baiklah, cikgu teruskan saja. Ingat, kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh menggunakan di dan oleh. Kata imbuhan di dan disertai oleh untuk kata ganti diri nama yang pertama dan kedua. Maaf ya, cikgu ada bermasalah sini. Cikgu tak boleh nak sharing. Kenapa cikgu tak boleh nak sharing ni? Dah tulis kat nota awak? Dalam nota awak tu cuba awak tuliskan bermakna kata ganti nama diri yang ketiga. Ketiga sahaja yang boleh diletakkan di dan oleh. Manakala kata ganti nama diri pertama dan kedua, kita kena letak kata ganti nama diri pertama dan kedua disertai dengan kata kerja tanpa imbuhan. Macam mana tanpa imbuhan ya? Nanti cikgu bagi contoh selepas ini. Bagi kata kerja untuk kata ganti nama diri ketiga, kata kerja pasifnya mestilah wajib ada di plus kata kerja dan tambah oleh. Ini biasanya yang melibatkan pasif diri pertama dan kedua selalu silap. Okey, cuba awak lihat sini. Saya akan memulangkan buku itu esok. Kalau cikgu ajar, okey, apabila kita nak pasifkan, kita gariskan dulu ni. Kata kerja dia memulangkan. Okey. Selepas tu kita palang kat sini. Palang. Letak palang. Bila dah palangkan, awak tengok pula di sini. Kata ganti nama di hadapan. Kata ganti nama ni pertama, kedua ataupun ketiga? Anak-anak? Pertama, kedua ataupun ketiga? Kata ganti nama diri saya. Ya, yang pertama. Dalam rumus kata kerja pasif, untuk diri pertama kita tidak boleh letakkan di dan oleh. Betul tak? Jadi kita tukarkan dia menjadi kata dasar di sini. Kata dasar memulangkan jadi pulang. Betul kan? Pulang. Tapi tambahkan. Jadi kita akan lihat situ. Buku itu akan dipulangkan oleh saya esok. Awak ingat tadi kan? Untuk kata ganti diri pertama tidak boleh ada imbuhan di dan disertai oleh. Tak boleh. Boleh kan? Ini sama. Berbanding dengan yang ini. Buku itu akan saya pulangkan esok. Kita ambil sini. Yang tu cepat cikgu letak palang. Kita akan ambil sini. Buku itu akan saya pulangkan esok. Nampak tak? Sebab kata ganti nama diri yang pertama dan kedua tidak boleh ada di dan oleh. Boleh? Okay.
Baik, seterusnya kita lihat pula untuk diri ketiga. Faiz telah menyusun buku itu di para-para. Apa maksud para-para? Para-para rak kan? Rak. Jadi kita palangkan menyusun. Ni adalah kata kerja dan palangkan di sini. Selepas palang ni adalah subjek dia. Kita tengok pula di sini. Di sini adalah kata ganti diri keberapa? Pertama, kedua, ataupun ketiga? Ya, bagus Iman. Yang ketiga. Kita lihat pula. Yang mana satu jawapannya? Buku itu telah Faiz susun di para-para. Ayat yang kedua. Buku itu telah disusun oleh Faris di para-para. Mana ayat yang betul? Ya, bagus. Iman ni selalu jawab dengan betul. Nurhanana pun betul. Okay, Nahashifah pun betul. Baguslah. Bermakna awak faham ya. Bermakna Faiz ni merupakan kata ganti diri yang ketiga. Apabila kata ganti diri ketiga, kita kena letakkan imbuhan di sebelum kata kerja dan disertai oleh. Seterusnya kita lihat pula macam mana kita nak menghadiahi ataupun menghadiahkan. Ini pun famous juga kan. Tajuk yang selalu terkena dengan awak ni kalau dalam peperiksaan. Cikgu-cikgu suka sangat ni masuk dalam ayat yang salah. Kita lihat. Menghadiahi, menghadiahkan. Okay. Cikgu kena keluar semula sebab ada masalah sikit. Baik, menkan. Biasanya kita ikut imbuhan ni. Menkan, men-i. Menkan, men-i. Men-i dan menkan. Menkan ni apabila kan, kita kena letakkan objek yang tak bernyawa. Menkan. Menghadiahkan. Menghadiahkan apa? Menghadiahkan jam tangan kepada ibu. Jadi menghadiahkan jam tangan. Jam tangan tu merupakan objek yang tidak bernyawa. Berbanding dengan men-ai. Menghadiahi. Apa menghadiahi? Mestilah objek yang bernyawa. Manusia, kumpulan manusia ataupun haiwan. Nampak tak? Menghadiahi ibu. Menghadiahi ayah. Bukan menghadiahkan ayah. Lama awak ambil ayah awak tu, awak hadiahkan kepada orang lain, ke benda pula. Contohnya lah kan. Tapi bukan betul kan. Saya menghadiahkan ayah seutas jam. Jadi awak bagi ayah awak tu kepada jam. Bukan awak bagi jam kepada ayah awak. Kan? Baik, seterusnya kita lihat situ. Mak menghadiahi seutas jam kepada Ali. Mak menghadiahkan Ali seutas jam. Nampak tak? Men-i. Men-i dan menkan. Sini pun menkan, lepas tu objek bernyawa. Betul tak? Tengok rumus ni. Rumus di sini dikata lain kan? Menkan. Bila menkan, mestilah objek yang tak bernyawa. Bermakna kedua-dua ayat ini merupakan ayat yang salah. Jadi kita lihat yang lebih tepat ialah emak menghadiahi Ali. Nampak? Men-i selepas dia adalah objek yang bernyawa. Tengok ni, Ali kan bernyawa, hidup. Seterusnya, emak menghadiahkan. Menghadiahkan seutas jam.
Seutas jam merupakan objek yang tidak bernyawa. Yang mati. Ya, men kan mati. Men I hidup. I itu orang lah tengok. Kita tengok sini I. Bermakna I ni orang. Senang je ingat I. Baiklah. Kita dah sampai kepada kata penguat pula. Cikgu harap semua boleh ikut apa yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Untuk kata penguat ni kita lihat pula kepada 3 aspek, iaitu kata penguat hadapan, belakang dan bebas. Okay, untuk penguat hadapan kita ingat tokpa. Apa tokpa? Terlalu, paling dan agak. TPA. Cikgu panggil tokpa. Tokpa terlalu, paling, agak. Bagaimana pula dengan kata penguat belakang? Ingat BSN, bukan Bank Simpanan Nasional. Apa BSN? Benar, sekali dan nian. Benar sekali nian. BSN. Ingat tu kata penguat belakang. Manakala penguat bebas pula, SAS. Pesas ni. Sangat, amat, dan sungguh. SAS. Baik, ini rumus yang perlu awak ingat. Ya. Untuk kata penguat bebas ni, ni bebas ni, dia memang bebas bebasnya. Mengapa dia bebas? Kerana SAS boleh hadir di hadapan atau belakang kata adjektif. Belakang boleh, depan boleh. Macam mana? Pen itu sangat mahal. Nampak tak? Dia berada di hadapan kata adjektif. Ini mahal kata adjektif. Dan ia juga boleh diletakkan di belakang. Pen itu mahal sangat. Nampak tak? Ini kehebatan kata penguat bebas. Sebab itulah dia bebas sangat. Dia boleh letak di depan, dia boleh diletakkan di belakang kata adjektif. Sangat mahal, mahal sangat. Amat mahal, mahal amat. Sungguh mahal, mahal sungguh. Yang pula kata pelik kan? Sebab kata betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya? Apa lagi kehebatan dia? Kehebatan SAS ni. Ingat SAS ni. SAS ni hebat sangat-sangat. Dia boleh depan ataupun belakang kata adjektif. Satu lagi dia boleh hadir bersama kata penguat belakang sekali. Boleh hadir bersama kata penguat sekali. Apa dia? Patung itu amat besar sekali. Patung itu sangat besar sekali. Ni bebas di sini, lepas tu ada sekali. Dia boleh hadir serentak. Nampak tak? Ya. Kehebatan SAS ni ada 2, satu di sini dan satu di sini. Kehebatannya. Boleh? Ingat. Sebab ada soalan ni. Baiklah. Dah tiba masanya untuk kita menjawab soalan Kahoot. Nak jawab kuis tak? Bersedia ya? Okey, adik-adik boleh bersedia. Okey. Boleh tengok dalam ruangan chat. Okey. Adik-adik boleh klik Kahoot It dalam ruangan chat yang disediakan. Okey, boleh masuk. Okey, nombor pinnya 1282880. Okey, masukkan nombor pin dia 1282880. Okey, kita tunggu. Okey, dah masuk 2 orang. Okey, silakan masuk. Lagi. Okey, ramai dah tu. Boleh lagi. Cepat. Kita nak mula dah ni. Okey, boleh masuk lagi. Okey, lagi 1282880. Okey, dah 100 orang dah. Okey, kita mula ya. Pukul 100. Sedia? Okey, kuis pertama.
3, 2, 1. Lihat, awak tinggal di mana? Apakah jawapannya? Okey, cari 7 belarang dan jawab. Cepat. Cepat. Okey. Mana kesalahan? Ada kesalahan tak? Okey, 134 dah jawab. Okey, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Tahniah. 17 orang telah menjawab dengan tepat. Bermakna, ingat tadi kan? Kata ganti nama tanya boleh diletakkan di belakang tanpa partikel kah. Ingat. Okey, anak-anak yang 40 orang lagi tu ingat ya. Betul. Awak tu betul. Awak tinggal di mana? Lihat siapa. Okey, Arisa Humaira telah mendahului. Okey, sedang mendahului. Okey, Arisa Humaira Arisa. akan dikejar oleh Nek Ami. Tahniah Arisa, bagus. Okey, kita lihat pula seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Beliau ponteng sekolah semalam. Okey. Apakah kesalahan yang Okey, terdapat? 128 dah jawab. Okey, masa ada lagi. Dikira masa dah adik-adik. Siapa yang paling pantas sekali? Cepat, tekan mana? Okey, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Okey. Bermakna betul ya, 183 telah menjawab dengan tepat. Tahniah. Bermakna awak tahu bahawa beliau tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak kan. Beliau ponteng sekolah, takkan orang tua ponteng sekolah lagi kan. Okey, kita lihat. Siapa? Oh, Okey. tahniah Amira Safia. Okey, Amira Safia. Bagus Amira. Yang lain teruskan ya. Ada banyak lagi Okey, soalan cepat ni. adik. Dia kira Teruskan. masa. Siapa yang menjawab dengan cepat? Okay, Hakim memberikan sehat. Hakim memberikan sehat sekuntum bunga. Ada yang salah tak? Tengok betul-betul soalan, baca Benar betul-betul. menjawab. Okey, dah ramai yang menjawab tu. 200. Oh, dah sisa makin 200. bertambah dah yang masuk. 24 orang, 25. Wow, 5, bagus. 4, 3, 2, 1. Mengapa? Tak faham lagi ni ya? Belum faham Bermakna lagi. awak kurang faham tentang apa yang cikgu terangkan tadi kan? Awak lihat situ, Hakim memberikan sehat sekuntum bunga. Memberikan, menghadiahkan, menghadiahi, betul tak? Memberikan. Mengapa awak jawab memberikan ni? Tiada kesalahan. Sama yang jawab tiada kesalahan. Tiada kesalahan. Hakim dengan Tengok. sehat tu objek yang bernyawa manusia. Ya. Di sini bernyawa. Bila bernyawa, kita kena letaklah memberi. Tahniah kepada 51 orang yang telah menjawab dengan tepat. Kita lihat. Arisa Humaira. Arisa Humaira Tahniah. naik semula. Nombor Tahniah. 1. Kita lihat soalan yang keempat. Sampah syarat yang bersepah itu telah kami kemas. Ada kesalahan tak? Okey. Baca betul-betul dulu sebelum jawab. Baca, tengok. Tengok betul-betul dulu. Betul. Syarat yang bersepah itu telah kami kemas. Mana jawapan dia? Cepat. 3, 2, 1. Okey. Okey. Apakah jawapannya? Bersepah. Ramai yang jawab kami kemas. Nampak tak? Kami Memang. kemas.
Bermakna biasanya, inilah yang cikgu katakan selalu menjadi kesilapan kepada murid-murid. Nampak tak? Kami kemas di sini merupakan kata ganti nama diri yang pertama. Ingat ya, kata ganti diri pertama apabila dipasifkan, memang betul lah ayat ni. Kata ganti nama diri pertama. Sampah sarap yang bersepah itu telah kami kemas. Asalnya, kami mengemas sampah sarap yang bersepah itu. Apabila dipasifkan, dia mestilah kata ganti nama diri pertama, selepas itu kata kerja. Boleh? Ingat ya. Yang ini pun kalau di sekolah cikgu daripada tahun 4, murid yang serupa cikgu ajar 4, 5, 6, dia akan silap juga. Selalu kesilapan ini berlaku. Baiklah, kita lihat soalan yang terakhir. Sebelum melihat soalan terakhir, kita lihat siapa? Arisa masih lagi mendahului. Sekali lagi Arisa di ketika pertama. Wafi ada peluang lagi ni. Wafi, Kalisha, Isyad, Isyad Ilham yang keempat. Ini anak murid cikgu ni, Isyad Ilham ni. Okey, soalan terakhir. Yang kelima. Anak-anak di taman itu bermain dengan riangnya dan saling berkejar-kejaran. Okey, apa jawapan dia? Cuba cari mana keadaan yang tengok mana yang silap. Tengok betul-betul. Ada tak kesilapan? Bukan jawapan. Okey, ada masa lagi. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, 260 saja yang sempat menjawab. Okey, kita lihat apakah jawapannya. Ya, tahniah. Bermakna ni ramai yang faham. Saling berkejar-kejaran. Kan? Tak boleh kerana salin tu telah menunjukkan perkataan perbuatan yang berulang-ulang. Apabila dah berulang-ulang, tak bolehlah kata ganda. Saling bersalaman. Kadang-kadang kita dengar kan orang kata saling bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Nanti kalau hari raya nanti janganlah buat. Marilah kita saling bermaaf-maafan. Tak boleh. Marilah kita saling bermaafan. Kita tengok siapakah pemenangnya. Okey, tahniah Syahira tempat ketiga. Alisha Maisara tempat kedua. Dan tempat pertama. Ya, tahniah Wafi. Tahniah Wafi. Okey, nanti Wafi. Okey, Wafi tulis nama sekolah dalam ruangan chat dia. Bagi nama Kalisha dengan Syahira ketiga. Sekolah dia. Okey, Wafi boleh bagi nama penuh dan nama sekolah dalam ruangan chat. Okey, tahniah Wafi. Okey, nama sekolah juga Wafi. Okey, nama penuh dan nama sekolah Wafi dalam ruangan chat. Baiklah, kita teruskan dengan pelajaran kita. Tentang kata bilangan ya. Lihat nota awak tentang kata bilangan. Sambungkan. Baik, kata bilangan tentu ataupun himpunan. Kita direct cepat ya. Sebab nak habis, rupa-rupanya nak habis masa dah. Kata bilangan tentu ataupun himpunan ni apabila kata bilangan tentu seperti 1, 2, 3 dan 4, kita tak boleh gunakan berpuluh-puluh kenderaan. Apabila setelah berpuluh-puluh kenderaan, sebelum bila kita gunakan ayat macam tu, ayat ini adalah salah. Kerana kita perlu letakkan penjodoh bilangan. Nampak tak? Berpuluh-puluh, beratus-ratus, ketiga-tiga itu adalah himpunan. Jadi apabila kita gunakan kata bilangan tentu seperti 1, 2, 3, 100, 200, bermakna kita perlu meletakkan penjodoh bilangan. Ni penjodoh bilangan sini. Berpuluh-puluh buah, berpuluh-puluh biji.
Okay. Kena letak penjodoh bilangan. Bagaimana pula dengan kata bilangan tentu ataupun pecahan? Kata bilangan tentu ataupun pecahan tidak boleh dieja secara berurutan. Nampak sini? 1 suku jam dan 1 jam suku. Ini jawapan yang tepat. 1 jam suku. Ataupun kadang-kadang kita letak suku tengah, 1,5 jam. Kan tak boleh. Dah 1,5. Tak boleh ditulis secara berurutan. Baiklah, seterusnya penulisan bagi ni, kita lihat sini. Ketiga, ketujuh, ke-10. Kenapa ketiga, ketujuh, ke-10 ni? Ketiga, ketujuh, ke-9 sampailah 11 kita perlu eja. Tengok macam ni, dieja. Ketiga, ketujuh, ke-9. Ya, perlu dieja. Kecuali ke-12 hingga seterusnya kita tulis ke tanda sempang 12. Ini adalah cara yang lebih tepat. Baiklah, cikgu rasa cikgu pergi kepada hukum DM. Cikgu mengalami masalah tentang ni. Tentang slide. Baik, kita lihat yang terakhir. Okay, kita lihat yang terakhir tentang hukum DM. Baik, awak tahu tak apa dia hukum DM? Diterangkan dan menerangkan. Hukum DM diterangkan menerangkan ni adalah tentang cara kata disusun supaya dapat membentuk frasa nama yang betul. Macam mana membentuk frasa nama yang betul? Okay. D bermaksud diterangkan dan M bermaksud menerangkan. Kekeliruan yang sering berlaku kerana murid-murid terpengaruh dengan gaya bahasa Inggeris yang mengutamakan ataupun mendahulukan predikat. Apa yang mendahulukan predikat? Contohnya kita lihat ya, apabila kita gunakan perkataan, tengok sini, goreng pisang dan pisang goreng. Kita nak apa? Nak beli pisang goreng. Jadi beritahulah, makcik nak beli pisang goreng ataupun makcik nak goreng pisang. Kita pilih yang mana? Goreng pisang ke pisang goreng? Tentulah pisang goreng. Pisang goreng yang betul. Chili sauce dan sos chili. Yang mana lebih tepat? Kita nak apa? Nak chili ke nak sos? Biasanya kita nak terangkan kita nak sos. Jadi jawapan yang lebih tepat ialah sos chili. Begitu juga dengan perkataan ini. Kadang-kadang awak jumpa kan Maimunah restoran atau restoran Maimunah. Yang mana lebih tepat? Kita nak cerita tentang apa? Saya nak pergi ke Maimunah ke saya nak pergi ke restoran? Kita nak pergi ke restoran. Jadi pergilah restoran Maimunah. Ini yang dikatakan penggunaan hukum DM. Itu juga yang biasa awak lakukan sini, lain-lain hal. Lain-lain hal menjadi hal-hal lain. Sebab kita nak berceritakan tentang hal ataupun perkara. Gunakanlah hal-hal lain. Bukannya lain-lain hal. Begitu juga dengan jadual tugasan, jadual bertugas. Adakah jadual bertugas? Tak ada kan? Jadual bertugas tak ada. Kita ada jadual tugasan. Baik, seterusnya kita lihat pula penggunaan imbuhan. Kita tengok penggunaan imbuhan.
Penggunaan di, imbuhan di mestilah dieja rapat apabila kata kerja. Ingat, ini selalu kesalahan dalam penulisan kita. Dan ke pula, apabila digunakan bersama dengan kata nama atau bilangan, juga mesti dieja rapat. Kalau di, kata kerja rapat. Tapi kalau di dengan tempat, mestilah dieja jauh. Okay, cuba lihat kita contoh. Kayu itu dipotong oleh Ansar. Nampak tak? Ini adalah kata kerja, potong. Ini pula merupakan tempat. Jadi kita kena jarakkan. Begitu juga Salwani mendapat tempat kedua. Ini merupakan kata bilangan. Apabila kata bilangan, kena dekatkan, rapatkan. Manakala ini merupakan kampung. Kampung ni merupakan tempat. Jadi, kena eja jarak. Ya? Cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Satu lagi. Maafkan cikgu. Imbuhan memperkan dengan memper. Ingat ya, pantang larang. Pantang larang. Ingat sangat ni. Memper dengan kan. Memper tak boleh ada imbuhan kan. Kerana memper telah menunjukkan, telah melakukan. Memper apabila ditambah dengan kata adjektif. Apabila diletakkan dengan kata adjektif, tak bolehlah letakkan. Bermakna Hazman sering memperkecilkan kebolehan adiknya. Kecil di sini merupakan kata adjektif. Apabila kata adjektif, kan tak boleh digunakan. Jadi ayat yang betul ialah ayat yang mana? Pertama ke kedua? Ya, yang kedua. Hazman sering memperkecil kebolehan adiknya. Seterusnya kita lihat pula imbuhan maha. Tapi cikgu rasa masa tak mengizinkan. Kita selesaikan sehingga imbuhan maha dulu ya. Awak lihat situ. Maha apabila digunakan. Apabila digunakan dengan kata adjektif, mesti dah dieja jarak jauh. Okay? Jarak lah. Kena dijarakkan. Kecuali selain daripada kata adjektif, eja rapat. Contohnya maha guru dan juga apa ya? Di sini maha mulia, maha besar merupakan kata adjektif. Okey, kata majmuk pula. Ini kata majmuk yang mantap. Kata majmuk yang mantap ada 15. Ingat ya. Apek bawa bakul, jual kuih karipak macam orang perempuan selalu suka sebut tak tawa. Ini adalah singkatan dia, cara nak hafal 15 kata majmuk yang telah mantap. Bermakna perkataan-perkataan ini perlu dieja secara rapat. Ya. Kecualilah kata majmuk lain kan. Kata majmuk lain ambil alih, jalan raya, luar biasa, tengah hari, kena eja jarak. Tapi untuk kelima 15 ni antara bangsa, bumi putera, beritahu, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, matahari, olahraga, pesuruhjaya, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tanda tangan dan tanggungjawab itu tak boleh dijarakkan. Baik. Dan apabila terdapat imbuhan apitan, kita mestilah menulis kata majmuk tu dirapatkan. Tengok ni, melipat gandakan. Me di hadapan, kan di belakang. Ini adalah imbuhan apitan. Bermakna rapatkan kata majmuk yang menerima imbuhan apitan. Baik, untuk kata nama pula, kita lihat kata nama. Rumah teres di kawasan itu telah dirobohkan. Ingat ya, apabila kita nak menjamakkan, menggandakan, kita hanya perlu gandakan bahagian hadapan sahaja.
Jadi jawapan yang paling tepat adalah ini. Rumah-rumah teres. Penolong-penolong kanan. Bukan penolong kanan, penolong kanan. Okey. Nampaknya masa mencemburui kita, cikgu takut nanti adalah pula nak tidur kan. Lewat sangat. Baiklah, sekarang kita akan mengikuti quiz. Ya, quiz Wizards. Jadi cikgu guna awak lihat dalam link. Dalam link, tengok dalam link. Cara nak main dia, awak jawab soalan dan tekan next question. Selepas awak klik dalam ruangan chat. Pastikan jangan pula leka tengok kereta awak tak jawab soalan. Okey. Boleh? Okey, sila klik. Okey, link quiz Wizard dah ada dalam ruangan chat. Adik-adik boleh klik link tersebut dan mula menjawab soalan. Okey, dah sedia? Sila klik. Okey, sila klik ya. Oh, Arisha dah masuk, Alif dah masuk, Hamsyah ini. Ramai dah masuk. Okey, Cepat. ramai dah masuk ni. Jangan leka dengan kereta awak ya, jawab soalan tu. Takut tertinggal. Okey, kita dah ada 46 orang 46 peserta orang sekarang. dah. 46 Boleh masuk dah. lagi. Okey, cepat. 46, tak boleh masuk dah. Tak boleh dah. Oh dah full. Okey, kita start Kita start, Okey, ya. boleh mula. Okey. Okay, let's race. Okey. Okay. Awak jawab soalan. Tengok Okey. soalan pada skrin awak dan jawab. Dah siap, dah jawab soalan. dah ada yang untuk bergerak dah soalan tu. yang kedua. Okey, tekan next. Okey, Amsyah dah tu. Nak tekan. Amsyah nombor Adam satu. Isha. Amsyah yang pertama tu. Diikuti oleh siapa ni? CGFTDYT. IQI ni. Yang ketiga Nombor Adam. 3 Adam. Yang keempat Adlina telah naik. Adlina dah naik. Maira Adlina. laginya. Tempat yang pertama. Siapa yang cepat, silap akan terturun semula. Ni macam permainan dam ular. Salah satu, awak turun satu tangga. Jadi jawab Adlina. betul-betul. Adlina masih mendahului. Adlina tempat pertama. Okey. Kita masih dalam perlombaan lagi. Boleh terus jawab. Next. Tekan Okay, next. terus. Okey. Okey, nampaknya Adlina telah Adlina sampai adalah ke memenangi. Okey, yang lain garisan cepat penamat. ada masa lagi. Adlina dah sampai garisan penamat. Tahniah bagus, Adlina. Diikuti Adlina oleh Maira. dan Rizky. Okey, Yang lain boleh teruskan Rizky. lagi. Jangan berhenti lagi. Boleh Adlina, terus Maira dan menjawab. Rizky, sila tuliskan nama penuh awak dan nama sekolah ya. Okey. Okey, yang lain teruskan lagi. Minta maaf yang tak boleh masuk sebab kita kesepukan masa ya. Tak apa, nanti kita akan cuba sedia lagi. next quiz nanti. Okey. Kita akan jumpa lagi Nanti waktu BM kita Kita buat. akan Kita akan buat lagi jumpa perlombaan lagi. ni. Okey. Okey, tahniah Adlina, Maira, Iman, Casey pun dah Kasai dah sampai dah. Teruskan Ratu menjawab. Ainin. Ramai yang tu dah sampai tu. Okey, teruskan lagi. Ada 6 soalan yang awak kena jawab. Okey. Cikgu tunjukkan pemenangnya ya. Okey.
Okey, tempat Tahniah. ketiga tempat Rifki. ketiga. Tempat Rifki kedua Maira. Tempat pertama Adlina. Adlina. Tahniah kepada Tahniah yang benar. Adlina. Tengok Okey. tu. Okey. Oh sedih. Jangan sedih. Nanti lain kali kita ada lagi ya. Tak apa, kita buat Ramai yang lagi, jangan sedih. risau. Nanti kita buat yang lain pula. Ramai yang nak join, tak dapat join. Kita akan masuk kuis yang seterusnya nanti. Okey, ini kita tengok keputusannya. Hak. Okey, sebabkan masa mencemburi kita. Okey, kita teruskan lagi Baiklah. Murid-murid, kebiasaan yang betul atau perbuatan yang baik perlu menjadi amalan dan digunakan sepanjang masa agar menjadi tabiat kita ya. Kerana Allah bisa, tegal biasa. Kalau dah biasa guna, takkan apa-apa. Tetapi biasa buat silap akan terbiasa selama-lamanya. Walaupun kita bijak dan berharta, hendaklah berbahasa sopan kerana ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Sebelum cikgu mengundur diri dan menyerahkan majlis ilmu ini kepada Cikgu Haslida, terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Merdu bertingkah alunan suara, karangan tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Segala kekurangan pada malam ini adalah daripada cikgu sendiri dan yang baik itu adalah daripada Allah juga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada malam ini. Cikgu rasa banyak input-input yang Nadik dapat pada malam ini. Banyak input yang Nadik dapat pada malam ini. Betul tak, adik-adik? Okey. Jadi sebelum bersurai, adik-adik perlu bagi yang belum mengisi lagi kehadiran, adik-adik boleh mengisi dalam link yang disediakan. Okey. Dan begitu juga dengan Padlet. Okey. Isi Okey. Padlet ya. Link Padlet juga telah tersedia dalam ruangan chat. Adik-adik boleh mengisi Padlet dalam ruangan chat yang disediakan. Okey, isi kehadiran, isi Padlet. Okey. Okey adik-adik, jangan lupa malam esok, masa yang sama, kita akan bersua lagi di alam maya untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, terima kasih sekali lagi kepada adik-adik dan ibu bapa yang memberi kerjasama kepada anak-anak untuk menyertai program Awan Ilmu. Terima kasih juga kepada EJK dan rakan-rakan program Awan Ilmu yang banyak membantu dan memberi sokongan dalam menjayakan program ini supaya program ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata daripada cikgu, bunga dedap di atas para anak dusung pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. 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 Cikgu. Terima kasih Jangan lupa. Malam esok. Jumpa malam esok. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sayang terus dan cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.
cikgu. Baca cikgu. Baca. Ya, cikgu. Bye. Cikgu besok. Cikgu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, cikgu. Terima kasih. Bye. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa cikgu saya. Bye. Assalamualaikum. Doktor cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama, kita jumpa esok. Okey, jumpa malam esok. Jangan lupa isi balik ya. Esok pendidikan agama Islam. Esok pendidikan agama. Jangan lupa isi Okey, balik. jangan lupa malam esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you cikgu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Ingat solat sebelum tidur. Okey cikgu. Okey. Thank you cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Kita jumpa esok. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, sama-sama. Sama-sama. Awak dah boleh keluar ya. Cikgu. Bye cikgu. Love you cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Waalaikumsalam. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Kita jumpa esok. Cikgu. Salam. Cikgu. Love you cikgu. Bye. Bye-bye. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, I love you so much. Cikgu. I love you very much. I love you too. I love you too. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah boleh isi padlet ya, jangan lupa. Jangan lupa isi keluar ya. padlet. Isi padlet dulu. Okey, jangan lupa isi padlet. Terima kasih. Kalau tak sempat, ada dalam channel Awan Ilmu. Channel Awak Ilmu. Boleh tengok. Okey. Okay. Okey. Bye. 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 Okey, boleh live ya. Boleh. Bye cikgu. Okey, bye. Solat Isyak dulu. Sama-sama. You juga.